Kita akan dulu rakan-rakan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma tahannina hikmataka anshur alaina min khazair rahmatika ya arhamar rahimin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Seperti biasa kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memahami erti mengucapkan kesyukuran, sebenarnya dia bukan hanya dengan ucapan kita bersyukur ataupun kita mengatakan Alhamdulillah, tetapi ucapan itu mestilah mencerminkan akhlak, ya, mencerminkan akhlak kita, yang kita menterjemahkan kesyukuran tu dalam bentuk kita menghayati, ya, apa yang Allah suruh kita di dalam Al-Quran dan juga apa yang Allah larang kita di dalam Al-Quran, dan juga apa yang Allah sediakan dalam berbagai-bagai kisah, ya, di dalam Al-Quran untuk kita jadikan tauladan, ya, supaya apa kisah-kisah yang berlaku dulu-dulu tu boleh tak kita jadikan dia panduan dan tauladan untuk mengaitkan apa yang berlaku di waktu semasa, ya. Di samping juga terdapat ayat-ayat hukum yang perlu kita fahami dan kita hayati. Itu yang dimaksudkan dengan mensyukuri, ya. Maknanya tidak mencukupi kita kata kita syukur, tapi peribadi kita, perancangan kita, aktiviti kita bercanggah dengan Al-Quran, ya. So kena selaraskan. Bila kita bersyukur tu, kita mesti berusaha untuk menyelaraskan perbuatan kita, termasuklah pemikiran kita dan seterusnya, untuk kita selaraskan dengan apa yang Allah katakan kepada kita sebagai panduan di dalam Al-Quran. Itu berarti apa? Berarti kita kena memang tidak ada choice, ya. Memang kita kena memahami Al-Quran, ya. Sebab dalam Al-Quran itu banyak kali Allah berpesan pada kita, ya. Dan kadang-kadang Allah tanya pula kita, afala yatadabbarul Quran. Allah tanya, kenapa mereka ni tak memikirkan dan memerhatikan isi kandungan itu dengan teliti, ya. Surah An-Nisa ayat 182 Allah tegur, ya, kalau ayat tu diturun, walaupun ayat tu diturunkan kepada kaum-kaum yang dulu, tapi buat masa sekarang ni Allah tegur kita juga, ya. Kenapa kita baca je Quran tak memahami, ya. Fala yatadabbarul Quran, Allah tanya. Dalam surah Muhammad pun sekali lagi Allah tegur, sekali lagi ayat 24, sekali lagi afala yatadabbarul Quran. Lepas tu Allah tanya, ala qalbin aqfaluha, adakah hati-hati mereka ni terkunci, ya. Allah tanya pula, kenapa kita baca tak faham-faham ni, hati kita ni terkunci ke? Jadi kalau hati kita terkunci itu, kenalah bukakan kunci itu, ya, dengan mula belajar memahami kalimah-kalimah Quran, insya-Allah, ya, dia akan membuka kunci-kunci yang mengunci hati kita selama ni, supaya dapat, ya, kita memahami ilmu-ilmu Al-Quran tu. Dan dalam surah Yusuf ayat 2 tu Allah pun sekali lagi tanya kita, ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran tu dalam bahasa Arab, ya, agar kamu semua, supaya kamu semua memahami, ya, menggunakan akal fikiran untuk memahami. Maknanya memang baca Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kena faham, ya. So kalau kita selama ni baca tak faham, now is the time, ya, masih tak terlambat untuk kita ubah
keadaan keadaan kita daripada membaca yang tidak kita fahami apa yang kita baca kepada satu pembacaan yang kita boleh menterjemahkan kalimah tu. Kalau kita terjemah maknanya kita dah mula memahami. Dan of course lepas tu kita akan tambahkan lagi lah dengan nanti kita akan belajar aspek tafsir dia, macam mana nak mentafsir kumpulan ayat-ayat tu terjemahan dan tafsir dua perkara yang berbeza yang pertama tu kita hanya menterjemahkan saja, kemudian kita akan masuk bahagian mentafsirkan dia, kemudian barulah tadabbur proses dia sebenarnya macam tu sebelum kita memikirkannya secara mendalam tu kita kena ada proses, kenal dulu kalimah, terjemahkan ayat, fahamkan ayat itu, lepas tu kita tafsirkan bermakna kita akan mengaitkan ayat-ayat itu dengan ayat-ayat berkaitan di tempat surah-surah yang lain dan kita rumuskan apa isi kandungan yang bersabit dengan ayat-ayat yang sama ataupun yang berkaitan, dan kita akan tadabbur. Selepas itu mendalam. Yang tafsir ni dia meluas. Tadabbur tu mendalami lagi. InsyaAllah. Okey, kita terus saja perkongsian kita dengan kalimah-kalimah, masih lagi kalimah yang sama, senarai kalimah-kalimah yang sama yang dikongsikan oleh Arab Korpus Quran Quran Korpus, dipanggil Korpus Quran.com, Arabic Korpus Quran.com ni untuk membantu kita mempelajari dan mengenali kalimah-kalimah Al-Quran secara sistematik yang lebih sistematik dan lebih detail Okey, semalam kita mulakan ayat ke 11 surah Yunus ayat 14, iaitu annama unzila bi'ilmillah kita cuba cek balik 10 semalam belum lagi 11. Amantu annahu la ilaha illallazi manat bihi banu Israil. Tapi rasanya kita dah okey, dari segi penulisan kita sudah buat semalam. Mungkin kita cuba dapatkan balik hasil kerja semalam ialah 4 hari bulan Oktober. Cuba kita tengok saya dah kongsi ke belum? Sudah Okay. So kita pergi ke screenshot ni dan kita dapat 4 hari bulan kenapa dia tak patutnya disusun dalam mengikut. Yang ini ialah 3 hari bulan, hari ini 5 hari bulan. So mana 4 hari bulannya patutnya disusun mengikut tarikh yang terakhir di situ Okey, cuba kita suruh dia senarai sekali lagi. Kita masuk list. Okey, cuba kita tengok yang ni sebab semalam belum kita tukar nama lagi. Tapi itu 3 hari bulan. Bukan yang ni. Oktober. Mana dia pergi 20 ini 22 7 8 9 patutnya betul lah yang ni. Tapi tidak ada mungkin. Tak apa, kita terus gunakan ayat tu lah iaitu amantu. Yang ini adalah fi'il madhi, bermakna aku telah beriman, annahu bahawa sebenarnya dia iaitu Allah,
La ilaha illallazi. Ya, kena baca sekali dia punya mustasna dia. Tiada Tuhan melainkan dia yang, ya, dia yang amanat bihi Banu Israel, telah pun beriman dengannya. Nya ni menunjukkan pada allazi ni iaitu Allah, Banu Israel iaitu Bani Israel secara keseluruhannya, ya, secara keseluruhannya sebagai satu kumpulan manusia, ya, dia mengambil bentuk muannas, ya, mengambil bentuk kalimah yang muannas. Jadi sebab itulah manat ta tu disukunkan menunjukkan dia adalah fa'il muannas, ya. Dan fa'il muannas itu mewakili siapa? Banu Israel, ya. Dan Banu Israel ni adalah idhafah. Banu adalah mudhaf dia, kemudian Israel adalah mudhaf ilaih yang majrur, ya. Tetapi Israel dia tidak boleh mengambil baris, lam tu tidak boleh mengambil baris kasrah sebab dia mamnu' minaf sorfi, ya, iaitu perkataan yang tidak boleh diubahkan barisnya secara keseluruhan. Dia boleh diubah secara sebahagian saja, partial. Dipanggil, bahasa Inggeris panggil partial inflection, ya. Dia boleh mengambil baris atas, boleh mengambil baris hadapan. Dia tidak boleh mengambil baris bawah dan tidak boleh mengambil tanwin, ya. Jadi dia boleh, bila dia dalam keadaan majrur, dia mengambil baris atas, bukannya baris depan. Kalau dia baris hadapan, bermakna dia marfu', ya. So bermakna kalau dia dalam keadaan majrur dan mansub, dia akan mengambil baris atas, ya. Kalau dia mansub sebagai maf'ulun bih, lam mengambil baris atas. Kalau dia majrur, lam pun mengambil baris atas. Kalau dia marfu', dia akan mengambil baris depan. Kalau dia nakirah, marfu' dan nakirah, dia hanya mengambil baris depan tanpa tanwin. Itulah karakter huruf-huruf yang termasuk dalam kumpulan mamnu' minaf sorfi, ataupun ada juga yang menggelar ghairul munsharif, ya. Okey, so dia adalah kenapa dia menjadi mamnu' minaf sorfi? Dia kerana adalah isim alam, isim kata nama khas, ya. Kata nama khas ni macam nama orang, nama negeri, nama ini, nama Bani Israel, Bani itu, dia adalah nama alam, ya. Kata bahasa Inggeris dipanggilkan proper noun, ya. Okey, so insyaAllah kita teruskan dengan sekarang ni seramai 20, dalam 28, ya, peserta. Masih ramai lagi sebenarnya yang tak masuk ni. Kemungkinan mereka tak dapat link yang baru ni sebab kita tukar link ni. Mungkin ramai dulu yang mengikuti tidak melalui kumpulan-kumpulan tu, mungkin mereka tercicir agaknya, tak dapat. Tapi kalau ada kawan-kawan yang mengenal kawan lain tu, boleh kongsikan, ya, link baru yang kita gunakan ni. Okey, sekarang kita masuk ke surah 9, 10 ialah surah Yunus, 11 ialah surah Hud, ya, ayat ke-14. Ya, di mana Allah katakan annama unzila bi'ilmillah wa alla ilaha illahu. Seperti biasa kita mulakan dengan membetulkan ijaan ni, ya. So tuan-tuan kena biasakan, kena rajin, jangan jemu, ya. Jangan jemu menulis dan membetulkan tulisan, ya, sebab dia akan banyak membantu kita, ya, mengenal kalimah. Pada masa yang sama dia juga akan membantu kita mengemaskan ilmu tajwid kita, ya. Okey. Nama yang ni kita semalam saya sudah tunjukkan
di manakah pembetulan yang perlu dibuat. Kalau perlu saya tunjukkan sekali lagi kepada rakan-rakan mungkin semalam tak sempat bersama, ya. Pertama sekali alif di sini yang ni, ya, perlu dibetulkan dengan meletakkan tanda yang panjang. Yang ini nun ni kena hilangkan tanda sukunnya sebab dia huruf ifa. Bi'il millah yang ini perlu ditukarkan kepada hamzah wasal. Wa alla nun bertemu dengan lam idgham bila ghunnah, so nun sukun tu perlu dihilangkan dan huruf lam perlu diletakkan tasydid, ya, perlu diletakkan tasydid. Dan kemudian yang ini perlu dipanjangkan, ya, iaitu mad alif bertemu dengan hamzah perlu dipanjangkan, dan kedudukan alif kecil ni perlu dianjakkan ke hadapan lam. Okey, illa huwa ataupun illahu. Okey. Okey, ya, itu. So itu yang kita nak buat dalam latihan ini, ya. Okey. So untuk buat latihan tu kita kena keluar daripada annotation. Ini bahagian annotation untuk menanda-nanda ni, ya. Dia ada annotation tu, kita kena keluar daripada itu, tapi sebelum tu kena clearkan dululah. Clearkan dulu dan kita tukarkan sekarang, ya. Yang ni tukar kepada alif yang bertanda panjang tu. Yang ini innama mad jaiz, ya. Yang ni kita non hilangkan tanwin, hilangkan sukun dia. Yang ni tukarkan kepada, besarkan sikit, kepada hamzah wasal. Okey, dia tak dapat ambil alif, ya. Alif tu dia sekali dengan lam-lam tu, mungkin kita kena buat baliklah, iaitu ambil hamzah wasal, lepas tu lam sekali lagi, lam bertasydid dan baris atas. Bi'ilmillahi wa an, so ini hilangkan tanda sukun dia. Lam yang ini boleh tak kita cuba tasydid tu boleh naik atas lam ke tidak? Kalau tak boleh, kita kena tulis balik la tu, ya. Kita boleh cuba di sini, boleh, ya. So tasydid kepada lam. Alif ni tengok, okey, adalah alif yang bertanda panjang, ya. Okay. So alif bertanda panjang. Itu dia la, ila. Yang ni kita buangkan alif kecil tu dan pindah dia ke hadapan. Panjangkan dia dulu, ya. Dua pun boleh. Letakkan alif kecil, ilaha illahu. Itu yang penulisan yang sebenar, ya, berbanding dengan yang atas tu. Ini mengikut Rusam Osmani. An-nama panjang 4 harakat, unzila bi'ilmillahi wa alla. Nun tu telah dihazafkan, ya. Jadi bila kita hazaf, apa kita buat? Hamzah qata' ni terus kepada lam. Itu dari bacaan, ya, dari pembacaan ilmu tajwid dia. Hamzah qata' lupakan nun ni, ya, sebab dia telah dihazafkan. Nun ni telah dimasukkan ke dalam lam, jadi dia tidak ada lagi di sini. Sebab tu tanda sukunnya dihilangkan, ya. Tu tanda cara nak menandakan nun telah digugurkan, jadi dihilangkan tanda sukun. Jadi dalam pembacaan apa kita buat? Hamzah qata' ni terus ke lam. Allah, ya, Allah bermakna tidak ada
dengung pun, ya, non to digo, dengung dia pun juga digugurkan. Ya, itulah dimasukkan idgham bila ghunnah. La ila, la dengan alimat bertemu dengan hamzah membabitkan mad jaiz munfasil. Mana lam ni kena dibacakan sepanjang 4 harakat. Ya. La ilaha. Sekali lagi, la ni juga berfungsi sebagai lam nafiah lil jinsi. Jadi ilaha adalah isim kepada la nafiah lil jinsi itu. Dia mengambil bentuk isim mansub nakirah. Dia nakirah, ya, tetapi dia tidak bertanwin. Dia tetap nakirah tapi tidak bertanwin, ya. Illahu, melainkan dia, ya. So bila ada isim dia, dia ada khabar dia, ya. So huwa ni ada sebenarnya khabar kepada kepada la. Ini isim la, yakni khabar la, ya. La ni berperanan sebagai apa, ya, dalam konteks ni la nafiah lil jinsi berperanan sebagai inna. Fungsi dia sama, iaitu dia akan memansubkan isimnya dan memarfu'kan khabarnya, ya. Dia marfu'. So huwa ni adalah marfu', yang ini mansub isim kepada la, khabar kepada la adalah marfu', ya. So kalau ada apa-apa kalimah selepas huwa tu yang menunjukkan sifat kepada huwa, so dia mesti mengambil marfu', ya. Sebagai contoh, kalau dia al-hayyu, al-hayyu bukannya al-hayya, sebab dia apa ni, sifat kepada huwa, jadi dia kena mengambil al-hayyul qayyum, ya. Marfu', al-hayyu kena marfu', al-qayyum pun kena marfu', ya. Okey, sekarang ni saya akan simpan, ya. Semalam simpan dia hilang, ya. Tak jumpa hari ni. Hopefully yang ni dia tidak hilang, ya. So kita simpan dia, print screen. Okey, boleh check kat screenshot. Hari ni 5 hari bulan, ya. Tu. 5 hari bulan 10. So yang ni bermakna kita ada, elok kita tukarkan terus, ya, dia punya nama tu. Jadi besok nak mencari ke dia tidak mengelirukan, ya. So hari ini kita buat tajuk apa tadi, ilaha juga, ya. Kita nak membahaskan ilaha. So tukarkan nama dia tu. Ilaha, dan kita letakkan dia, kita membahaskan berapa tadi? Surah Hud 14. Surah 11, ya? Hud ayat 14. Ayat 14, ya? Kalau tak letak kalimah pun tak apa, ya. Sekurang-kurang surah dan ayat pun sudah cukup, ya. Itu dia. Surah Yunus ayat 14, ya, di mana kita membincangkan ayat annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illa hu, ya. Ini leksi logos yang ni kita boleh edit. So screenshot tadi kita dah simpan, ya. Kalau kita nak test boleh buka dia, ya. Buka dia, dia keluar. So bila-bila kita nak buat rujukan, kita boleh buat rujukan semulalah, tapi ini image, dia tidak boleh edit, ya. Kita hanya boleh buat rujukan saja, ya. Yang eloknya sebelum kita simpan tadi, kita letakkan surah dia, ya. Okay, try. Mana dia? Tutup ni dulu. Pergi balik ke leksi logos. Untuk rujukan, ya, maybe kita letak kat sini lah. Apa dia? Tengok sekali lagi, ya.
Okey, dia sudah hilang. Dia punya apa tu, kena keluarkan semula. Let's see, logos tu dia override tab corpus tu. So kena buka balik lah. Okay, go to word by word, sudah. Go to Quran Dictionary. Ambil senarai ni dulu. Okay, lepas tu ambil concordant. Ni senarai tadi lah. Okay. Bukan yang ni sudah ambil yang atas, bukan yang ni. Yang ni. Okay, baru ambil concordant. Sebelas, 11. Okay, so kita boleh, kalau rujukan boleh letak sini lah. 11, 14, 11. Sebagai rujukan saja ya. Barulah simpan dia. So lain kali kalau nak rujuk kita okay. So pergi balik ke screenshot tadi. So yang ni tukarlah ya. Okay. Name Ila 11. Dia tak boleh mengambil colon, kita taruh hyphen saja ya. 14. Nah, dia ada 2 file tu, kena letakkan di nombor 2. Kalau tidak nanti dia tak boleh nak tu. So yang ni kita boleh buangkan. Delete. So, tinggalkan satu saja. Okay. Okay, delete everywhere. So kalau kita nak test, boleh buka lah. Okay, so ini dia sekali dengan rujukannya. In case kalau kita nak buat rujukan nanti, ya. So kita dah ada sekali ayat Yunus, surah Yunus ayat 14, kalimah yang ke-11 iaitu ilaha ini. Surah Hud, Doktor. Surah Hud. 11 je surah Hud. Okay. Alright, so kita balik ke ayat dia. Mana dia? Ayat di sini tadi. Okay ya. Memperkenalkan setiap kalimah ya. Penting untuk kita mengenal setiap kalimah sebelum kita boleh memberi terjemahan ya. Okay. So an-nama adalah sama dengan inna ya. Anna adalah ikhwatu inna, saudara kepada inna, jadi dia juga berfungsi sebagai kalimah inna, iaitu dia boleh memasukkan isimnya dan memarfu'kan khabarnya ya. Kalau tidak ada kalimah ma ya. So dalam ini dia ada kalimah ma ni, yang mana ma tu berfungsi sebagai preventive partikel bahasa Inggerisnya, ataupun partikel penghalang ya. Partikel harfun kafah dipanggil ya. Kafah tu bermakna menghalang. Jadi dia menghalang untuk anna ni berfungsi sebagai yang membolehkan memasukkan isim dia ya. Jadi dia tidak berlaku ya. So dia hanya bermakna saja, iaitu sesungguhnya saja. Jadi sesungguhnya hanyalah. So kedua-dua ni diterjemahkan sebagainya sesungguhnya hanyalah. Ya.
dan kita panggil dia apa? Kafah wal makfufah. Itu itulah. Kafah, sebab apa kafah? Dia sudah terhalang ya. Kafah sebab berlaku adanya ma ni, maka berlakulah kafah, iaitu penghalangan, makfufah sudah terhalang. Itulah bahasa Arab kalau nak terjemahkan apa dia, kafah makfufah ya. Kalau tuan-tuan nak tahu, boleh gunakan ni ya, sebab app ni bagus, dia boleh bantu kita. Kita pergi ke mana? Pergi ke word by word ni ya. Word by word, mana dia, an-nama, ni dia ya. Tu dia. Ya. Kafah wa makfufah, dia ada accusative particle, iaitu ma ni ya. Accusative particle ialah anna, yang merah anna, kemudian yang orange tu dipanggilkan privative particle ma. Ma ni ialah harfun kafah dipanggil. Jadi kedua-dua sekali tu pertalian dipanggilkan kafah wa makfufah ya. Makna dia bahasa Inggeris dia that saja, tapi Melayu biasa kita tak adalah kata itu ya, kita kata sesungguhnya hanyalah. Ya, sesungguhnya hanyalah. Okey. So balik kepada tadi. Okey, sesungguhnya unzila. Unzila adalah tengok pattern dia bermula dengan hamzah qata', tapi hamzah qata' berbaris hadapan ya. Nun ni tidak ditandakan, dihilangkanlah. Jadi unzila macam mana nak mengenal dia ya. Ini mengambil pattern uf'ila ya. Pattern uf'ila, tengok di template ni, pattern uf'ila yang ni lah. Nombor yang ni ya, uf'ila ya. Kalau nak tandakan dengan annotation ni, ambil square ni, ambil yang ni ya. Ni pattern uf'ila. So kalau uf'ila bermakna dia adalah fi'il madhi majhul wazan keempat ya. Ini wazan dia. Dia adalah fi'il madhi majhul yang di atas ni ya, dia adalah madhi yang majhul wazan keempat ya. So bila majhul, dia memberi erti. Clearkan drawing. Sebelum kita kena clearkan drawing dia supaya dia tidak mengganggu. Dari nazala maknanya menurunkan. So bila dalam bentuk pasif, dia menjadi diturunkan ya. So bermakna an-nama, sesungguhnya ia, hanyalah, dia maksudkan apa tu, Al-Quran lah ya. Al-Quran tu unzila ya. Unzila tu telah diturunkan. Apa yang telah diturunkan tu ialah Al-Quran ya. So dalam konteks ni fa'il tidak dinyatakan, siapa yang menurunkan tu tidak dinyatakan, dan naib fa'il pun tidak dinyatakan ya. So dalam ni kita katakan naib fa'il mustatir ya. Naib fa'il tu tersembunyi. So yang merujuk kepada Al-Quran ya, maknanya telah diturunkan Al-Quran itu bi'ilmillah, dengan ilmu Allah, dengan pengetahuan Allah. Bi dengan ilmi ni adalah jar wa majrur ya. Allahi adalah mudhafun ilaih. Jadi bi ilmi jar wa majrur, ilmi dengan Allah adalah mudhaf, idhafah. Jadi Allah sudah tentunya mengambil baris bawah kerana i'rabnya yang majrur ya. Wa alla ila, dan iaitu, bahasa Inggeris an ialah bermakna isim harfun nasab. Dalam konteks ini dia bukan isim nasab sebab dia bukannya fi'il mudhari' ya. Selepasnya, so dia hanya membawa erti itu saja, that iaitu ya. Dan iaitu la ilaha illa, tiada Tuhan melainkan dia, iaitu
Allah. Ya, itulah konteks ilaha di dalam ayat ni, ya, yang bermula dengan an-nama tu unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illa hu, ya. Okey, cukup untuk kita buat perkongsian hari ini, dan kita akan besok sambung dengan ayat 50, masih lagi surah Hud, ya, di mana Allah mengatakan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun, ya. So insyaallah kita akan sambung besok pagi. Kenal ke dulu apa dia ilahin ni, lepas tu fahamkan dia dalam konteks ayat ni dengan mengenal setiap kalimah yang ada di dalam ayat itu, insya-Allah, ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.